Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-puan yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang jitu dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ini kali kedua saya hadir ke sini, yang mana kali pertama dahulu adalah kuliah khas sempena Ma'al Hijrah kalau tidak silap saya. Tapi hari ini merupakan kali pertama untuk kuliah 2 bulanan InsyaAllah. Selama sebulan itu akan ada 2 kali kuliah. Secara umumnya adalah pada setiap hari Rabu pertama dan hari Rabu yang ketiga, tertakluk kepada perubahan. Sebab kadang-kadang ada juga hari-hari yang saya sendiri ada mesyuarat, ada outstation dan sebagainya. So kita adjust lah, agak fleksibel insyaAllah. Yang kedua adalah saya perhatikan dalam poster, kuliah kita itu di plan daripada pukul 10 pagi hingga 12.30 hari. Yang mana secara jujur saya rasa agak ambitious lah. Agak 2 jam tu level postgraduate dekat universiti ya. Sedangkan kita ni kuliah, kita kata kuliah umum, yang mana even kalau undergraduate pun biasanya 1 jam saja. Sebab kita punya attention span is so much kita mungkin tak boleh terlampau lama So saya mencadangkan maksimum 1.5 jam, tapi regularly kita target 1 hour sudah memadai Dan 1.5 jam tu mana tahu ada satu topik yang agak kontroversial, yang ramai nak tanya soalan, saya perlukan masa yang panjang untuk uraikan, dan kita boleh pergi max 1.5 jam. Saya rasa itu lebih membantu kita konsisten sebab dalam melakukan satu pekerjaan tu biar sedikit tetapi berkekalan, berbanding kita minggu pertama 2 jam, minggu lagi 1 2 jam juga tapi yang datang sudah separuh. Itu kan. So insyaAllah kita kekalkan dengan target 1 jam, max 1.5 jam. Kemudian yang ketiga, dia announcekan tadi kuliah kita ni adalah kuliah berkitab. Dan Alhamdulillah Tuan Ridwan tahu di Masjid Bukit Aman juga saya menggunakan kitab yang sama, iaitu kitab Kekeliruan Umat, Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Haji Jol Hafizahullah, yang mana mungkin sebahagian pernah dengar kuliah beliau di Radio IKIM dan juga kadang-kadang di TV Al-Hijrah. Saya memilih kitab ini kerana saya dapati di dalam kitab ini terkandung isu-isu yang selalu masyarakat jadi keliru. Kalau setakat keliru itu masih boleh tahan, boleh belajar, boleh tanya. Tapi menjadi punca perbalahan dan perpecahan, dan kalau tidak dikawal sampai ke tahap ekstremisme, mungkin sampai mengkafirkan saudara-saudara seagama. Padahal puncanya hanya keliru dan jawapannya ada. Jadi sebab itulah saya pilih kitab tersebut. Cuma buat masa ini saya dah hubungi pihak penerbit kitab tu sebelum ini lagi. Yang stok lama tu memang dah habis, permintaan tinggi dalam kitab ni saya rasa dah banyak kali mereka ulang cetak. So sekali ini mereka buat pembaharuan, penambahbaikan, dan iaitu saya dimaklumkan
akan ready anggaran mereka lah akhir bulan ini, akhir bulan Oktober. Kita doakan moga-moga nanti dapat target mereka itu, kitab itu ready by end of October. Jadi untuk kuliah yang pertama ini to be fair, sebab tuan-puan pun tidak ada kitab, jadi saya pun tak bawa kitab juga. Tapi insyaAllah lah setakat sikit-sikit tu saya masih ada dalam kepala saya lah tajuk yang nak dibincangkan itu. Jadi ada lebih kurang 14 bab dalam kitab ini. Bab ke-14 tu miscellaneous, masalah yang pelbagai. Bab yang pertama berkaitan dengan tajuk bid'ah. Sebelum saya pergi kepada isi kitab, sebagai panduan dengan niat moga-moga majlis yang kita adakan 2 kali sebulan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hidup kita ini banyak saja tidak memadai, banyak duit, banyak harta, banyak rumah, banyak kereta dan sebagainya, banyak kawan. Yang lebih penting adalah keberkatan, iaitu harta kita itu membawa kebaikan, kawan kita membawa kebaikan, ya, dan sebagainya dalam hidup kita. Sebab itu kita baca dalam doa kunut, wa barik lana fi ma a'tait, berilah keberkatan kepada kami dalam apa yang kamu kurniakan. Baik, keberkatan ini apa dia? Ada juga istilah berkat tu, orang Jawa apa, berkat orang Jawa tu dia bagi kita take away ya. Kalau bagi jamuan tu dia bagi berkat tu take away, bawa balik. Tapi barakah dalam bahasa Arab adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Demikianlah ilmu yang kita tuntut tu, kita nak barakah. Dan barakah ini dia ada kaitan rapat dengan adab, sehingga para alim ulama menyebutkan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada lebih atas, lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Kenapa? Kerana dengan menjaga adab tahan lagu Western Jadi dengan menjaga adab, insyaAllah ilmu yang sedikit pun membawa kebaikan yang banyak. Sebaliknya, kalau kita tidak menjaga adab, dibimbangi walaupun ilmu banyak, tapi membawa keburukan yang banyak juga. Mungkin kalau kita buka fikiran, dalam masyarakat ada orang-orang yang berilmu, tapi malangnya ilmu mereka itu lebih membawa kepada kekeliruan, perpecahan dan juga perbalahan di kalangan masyarakat, instead of membawa kefahaman, perpaduan dan juga kedamaian. Jadi kalau boleh saya kongsikan untuk kuliah yang pertama ini, 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri. Yang pertama daripada adab yang zahir, iaitu kita memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Dalam majlis kita hari ini tak ada pilihan lah. Ada kerusi, duduk atas kerusi. Kalau duduk atas meja pelik. Tapi kalau di masjid misalnya, macam mana cara duduk yang sesuai? Salah satu dari 3. Yang pertama, yang paling cantik, dipanggil duduk iftirash, iaitu duduk sebagaimana tahiyat awal, sebagaimana antara 2 sujud. Itu paling cantik dan biasanya paling lenguh. Tak ramai yang ada stamina tu. Saya pernah cuba, lepas 10-15 minit, mana kaki cari tak jumpa, kena pegang pun ada, kebas. Ya? Tapi ada guru-guru kami yang duduk begitu kerana menjaga adab. Maaf ya, kering tekak lah, macam nak batuk. Yang kedua pilihan kita duduk iftirash, iaitu macam yang kedua tawarruk, macam tahiyat akhir. Itu lebih rehat sedikit. Dan yang ketiga pilihan adalah tarabbuh, iaitu duduk bersila. Elakkan dalam majlis ilmu menunjukkan kaki
memeluk lutut dan sebagainya. Kadang-kadang dalam masyarakat mereka tak perasan. Guru atau ustaz menyampaikan di depan, mereka selama lunjurkan kaki, itu tak bagus lah. Saya rasa kalau sesama anggota pun, kalau superior kita kat depan, kita berunjuk kaki ke arah dia pun macam tak ada adab lah Ataupun dengan sultan, walaupun ustaz bukan sultan, bukan superior, tapi dia menyampaikan sesuatu dalam majlis yang mulia, iaitu majlis ilmu. Yang kedua adalah kita itu menumpukan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu dengan tidak bersembang-sembang, tidak berlawak jenaka. Tapi cabaran zaman kita sekarang ni adalah handphone. Jadi kalau boleh dalam masa majlis ilmu, kalau kita mampu offkan handphone. Kalau kita tak mampu, maka kita silentkan. Kalau ada yang masih belum silent, mungkin boleh check sekarang, supaya bunyi handphone itu tidak sampai mengganggu kelancaran majlis ilmu yang sedang berlangsung. Ada orang mampu off. InsyaAllah kita off handphone pun matahari masih berpusing. Bukan kita itu tukang jaga matahari, nanti kita off handphone ada masalah teknikal ke apa, tak ada lah. Tapi mungkin ada orang ada urusan penting, dia on standby ke apa ke, paling tidak dia silent kan. Yang ketiga adalah kita hormati apa-apa yang ada kaitan dengan ilmu. Bukan saja manusia yang menyampaikan, kita panggil dia cikgu, ustaz, syekh, kiai, maulana dan sebagainya. Bahkan yang tak bernyawa seperti kitab. Kalau kita ada kitab nanti kita hormati dengan tidak kita letak di atas lantai, atau kita tindih dengan handphone, dengan kunci kereta dan sebagainya. Kerana dalam kitab itu ada ilmu, dan dalam kitab ada ayat suci Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW. Ini 3 adab yang zahir, cara duduk, penumpuan dan juga penghormatan. Ini orang boleh nampak. Satu adab yang batin, yang ini tak ada orang tahu. Ini rahsia antara kita dengan Allah saja, hanya Allah yang tahu, iaitu ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Dan saya percaya tuan-puan ada banyak urusan lain yang tuan-puan boleh lakukan sekarang ini, tapi tuan-puan memilih untuk berada dalam majlis ini. Just pastikan niat, ya Allah, moga-moga kehadiran saya dalam majlis ini menjadi sebab engkau redha kepada saya, engkau restu kepada saya. Jadi ini 3+1, 3 adab zahir dan 1 adab yang batin. Baik, selesai. Terus saya pergi kepada isi kitab. Walaupun saya tak bawa kitab, tapi bayangkanlah, ini ialah isi kitab yang kita akan gunakan nanti, iaitu bab yang pertama berkaitan dengan bid'ah. Mungkin sebahagian daripada masyarakat kita sudah mula perasan, ada tempat-tempat sampai bergaduh, berbalah, nak buat sambutan Maulidul Rasul. Ada ahli jemaah tak setuju, dia kata ni bid'ah, tak ada zaman Nabi. Bahkan ada berlaku kematian, ada ahli keluarga nak buat tahlil arwah pun ada adik-beradik tak setuju. Ini tak ada zaman Nabi, ini bid'ah. Apa dia bid'ah? Bid'ah ni asalnya perkataan bahasa Arab, tapi ada juga di Melayu. Kan saya tak tahu kalau negeri lain, tapi negeri saya, Terengganu, kalau kita buat perangai masa budak-budak dulu, mak akan kata berdoa lalu, berdoa. Ada bahasa kira-kira ada perak ke mana ada suruh berdoa. Berdoa ni kalau bahasa Terengganu lah, negeri lain saya tak pasti. Kelantan ada berdoa, berdoa lalu, maknanya melampau sangat, lebih daripada kebiasaan. Itu yang telah dimelayukan. Bahasa Arab, bid'ah ni benda baru, ihdatsu syai'in ma lam yakun, buat perkara baru yang dulu tak ada. Tak kisahlah maknanya PRU 15 ni akan berlaku satu bid'ah. Apa dia? Yang umur 18 tahun dibenarkan mengundi, betul kan? Sebelum ni tak ada. Sebelum ni 21 tahun baru boleh mengundi. Jadi dari segi bahasa, di negara kita 18 tahun dah boleh mengundi PRU itu adalah bid'ah, perkara baru yang sebelum ni tidak ada. Baik atau buruk, namanya bid'ah. Urusan dunia atau urusan agama, namanya bid'ah. Dari segi bahasa. Dari segi istilah, ulama mempunyai 2 pendekatan yang berbeza, tetapi the practical consequence is the same. Natijah akhir yang secara praktikal sama.
Cuma pendekatan awal berbeza. Saya bagi contoh dengan membawa contoh tokey ladang durian ni, supaya membantu kefahaman kita apa maksud dua pendekatan berbeza. Dua-dua tokey ladang durian ni ada durian, buat bisnes jual durian, ada pekerja, ada staff. Tokey ladang durian A, pendekatan dia umum. Tokey ladang durian B, pendekatan dia khusus. Macam mana tu? Yang pendekatan umum, dia bagi satu bakul besar kepada pekerja dia. Arahan dia, kamu pergi ke ladang, kutip buah durian. Padahal di ladang ni macam-macam jenis durian, tapi oleh kerana instruction dia umum, apa jenis durian pun akan masuk bakul yang sama. Tetapi tokey ladang durian B, dia mengambil pendekatan yang khusus. Awal-awal dia telah sediakan 2 bakul. Arahan dia kepada staf dia, durian musangking kamu masukkan dalam bakul ini. Sebab permintaan musangking kita tahu ya lain macam. Selain daripada musangking, kamu letak dalam bakul satu lagi. Ya, jadi pendekatan tu berbeza. Jadi staf yang pertama tadi asal dapat durian masuk dalam bakul. Staf yang satu lagi musangking masuk satu bakul, lain pada musangking bakul yang lain. Bawa kembali gambaran ini kepada bid'ah. Ulama yang mengambil pendekatan umum, apa sahaja perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, baik atau buruk, agama atau dunia, mereka masukkan dalam bakul bid'ah. Macam tadi lah, asal namanya durian masuk dalam bakul yang satu, asal namanya baru masuk dalam bakul bid'ah. Ini seumpama yang ta'rif oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah. Beliau digelar Sultanul Ulama. Beliau mendapat gelaran sultan kepada para alim ulama. Beliau mentakrifkan bid'ah dengan takrif yang umum, iaitu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah, macam-macamlah perbuatan yang dilakukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah macam kita buat sekarang ni, bercakap pakai mikrofon, ada buat live ya. Tuan-tuan pakai kasut macam ini, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan sebagainya. Jadi itu semua dari segi takrif yang pertama namanya bid'ah, kerana zaman Nabi tidak ada. Sementara ulama pendekatan yang kedua, mereka ibarat ada 2 bakul. Bid'ah ini hanya ma uhdisa mimma la asla lahu fi syariati yadullu alaihi. Perkara yang diada-adakan yang tidak ada asal. Asal di sini maknanya dalil. Tidak ada dalil syarak yang menyokong dia. Perkara itu baharu satu. Yang kedua tak ada dalil. Ini saja namanya bid'ah. Wa amma ma kana lahu aslun fi syariati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Kalau itu perkara baharu, tapi bila ulama cek semak ada dalil syariat yang menyokong, itu tidak dinamakan bid'ah dari segi syarak. Tapi dari segi bahasa, oleh kerana benda baru, bid'ah juga. Okey, saya bagi contoh. Masa pandemik COVID-19 sedang memuncak, kita diarahkan supaya sembahyang berjemaah secara menjaga penjarakan sosial. Mana antara satu ahli jemaah sembahyang dengan rakan sebelah dia ada lebih kurang 1 meter jarak. Ini jelas bid'ah, kerana zaman Nabi SAW tidak berlaku sembahyang jemaah jarak-jarak. Dan sembahyang ini sebaliknya disuruh rapat. Bukan saja tak berlaku, arahan Nabi sebaliknya. Nabi suruh rapat, jangan ada jarak. Kita terbalik, imam sebelum solat ya, luruskan saf dan jaga penjarakan pula. Akan dulu sebelum pandemik, luruskan saf dan rapatkan saf. Ini luruskan saf dan jarakkan saf. Dari segi takrif yang pertama, ini adalah bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi tak berlaku. Lepas tu baru mereka kaji, ada dalil ke tak ada dalil. Kalau ada dalil, namanya bid'ah hasanah. Bid'ah kerana baru, hasanah maknanya baik. Jadi kenapa baik? Kerana ada dalil. Tapi kalau mereka semak, misalnya sembahyang jarak-jarak ni bukan kerana pandemik, hanya saja suka-suka, rasa rimas dekat-dekat, tak sukalah kita sembahyang jarak-jarak, sengaja, itu tak ada dalil, maka itu bid'ah sayyi'ah namanya. Hasanah rasanya kita senang ingat. Satu, ada perempuan yang dinamakan Hasanah. Yang kedua, imam rajin baca Rabbana atina fid dunya hasanah.
Ingat, wa fil akhirati hasanah. Ini pernah guru saya cerita, wallah alam betul-betul ke cerita dongeng. Katanya ada satu orang yang beristeri dua. Jadi satu hari kedua-duanya itu jadi makmum. Kira rare jugalah. Biasanya orang isteri dua ni tak ngam. Isteri satu dengan isteri dua ni tak boleh dekat-dekat. Tapi yang ni boleh pula jadi makmum kepada suami. Tapi bila suami tadi sembahyang subuh 2 rakaat, satu isteri lepas sembahyang nampak ceria, satu isteri selepas sembahyang nampak masam. Yang nampak ceria tu namanya Hamidah. Dia gembira sebab setiap rakaat suami sebut nama dia, Sami Allahu liman hamidah. Kalau rakaat pertama dia dah seronok. Masuk rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, dia rasa seronok. Yang satu lagi, ya tak seronok. Namanya dia tak sebut. Rupanya akhirnya ceria juga yang satu lagi ketika doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Namanya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. 2 kali juga. Jadi adil lah. Satu hamidah gembira masa solat, satu hasanah gembira masa doa. Ini selingan saja. Jadi supaya kita ingat, bid'ah hasanah maknanya perkara baru yang baik, iaitu tidak melanggar syarak. Bukan baik ikut suka hati kita. Aku rasa baik dah ni. Tidak. Baik tu kena ditimbang oleh para alim ulama. Masa kita sembahyang jarak-jarak, kenapa tak ada mufti yang larang? Padahal jelas bid'ah tu. Kerana ada dalil menyuruh kita menjaga nyawa dan menolak kemudaratan. Fakta yang ada pada masa itu, kalau duduk hampir satu sama lain, meningkatkan risiko jangkitan. Dan pada ketika itu kan kita masih ingat, kalau kena jangkitan COVID-19 tu macam kematian tu mengintai-intai, ada risiko mati. Sekarang macam dah biasa, kena COVID-19, rehat seminggu, lepas tu okey balik. Jadi oleh itu sembahyang jarak-jarak di sisi pendekatan umum namanya bid'ah juga. Tapi bid'ah hasanah kerana ada dalil. Sementara di sisi ulama pendekatan yang kedua, dia dah sempitkan bid'ah itu hanya yang tak ada dalil. Maka sembahyang jarak-jarak tu tak dinamakan bid'ah. Kenapa pula? Kan benda tu baru. Ya, tapi ada dalil. Suruh kita jaga nyawa, suruh kita tolak mudarat. Itu beza dia. Kenapa natijah akhir dia sama? Sebab sama-sama setuju tak semua perkara baharu itu haram. Perkara baharu yang melanggar syarak saja haram. Perkara baharu yang tidak melanggar syarak itu boleh dilakukan. Nak namakan bid'ah hasanah boleh, tak nak namakan bid'ah dari awal pun boleh. Sebab istilah tu kita tak perlu berbalah. Ya, penting isi sama. Kalau berbalah istilah jadi macam budak-budak. Dulu saya masa sekolah menengah di Malay College, MCKK. Malay College ni dia ambil pelajar dari seluruh negara. Ada orang Johor, ada orang Melaka, ada orang Sembilan. Bahkan masa best saya tu Sabah Sarawak pun ada. Jadi masa form 1 belum assimilate elok lagi. Asimilasi tu masih kurang berlaku. Masing-masing masih kental dengan semangat kenegerian. Bahasa pun masing-masing cakap bahasa negeri masing-masing. After 1 or 2 years kita mula cakap sama ada bahasa Kuala, ayo, teman, Mika, ataupun bahasa Taipei, hang, aku, ayak. Itu dah jadi bahasa perbualan. Tapi form 1 belum. Jadi saya masih ingat bila kami dihidangkan dengan satu hidangan. Biasanya bulan puasa lah kami dapat minum, dan orang suka minum hidangan ni. Cuma ada 2 orang berbalah. Seorang kata hidangan yang dihidangkan tu namanya cincau. Seorang lagi kata bukan, lengkong. Lengkong cincau berbalah. Lengkong ni mana? Utara ya. Pastilah saya. Cincau seorang KL. Orang KL panggil cincau. Padahal benda sama, tak payah balah pun. Tapi lah budak-budak yang ni kata cincau, yang ni kata lengkong. Lalu satu orang pelajar lain panggil dia sebagai hakim lah, judge. Ni sebenarnya apa? Lengkong ke cincau? Dia pun tengok, dia kata, oh ni nama dia belda hitam. Itu orang Terengganu atau orang Kelantan. Belda belda hitam. Jadi sebenarnya tak perlu berbalah. Belda hitam ke cincau ke lengkong, kan benda sama. Budak-budak okey lah, kita faham. Tapi orang dewasa tak perlu berbalah. Nak namakan bid'ah hasanah boleh, tak nak namakan bid'ah langsung boleh. Yang penting ada perkara baharu yang bila ditimbang dengan neraca hukum tak bercanggah, maka itu dibenarkan. Setakat itu jelas tak? Jelas ya? Baik, sekarang kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu pembahagian bid'ah. Di zaman kita sekarang ada orang dia kata tak ada bid'ah yang hasanah. Kalau bid'ah baharu saja mesti dolalah, mesti sesat.
Nanti kita terangkan kenapa mereka berpegang demikian, ada sebab dia. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana ulama membahagikan bid'ah, dibahagikan secara asas kepada dua. Satu, bid'ah yang selari dengan hukum, tak langgar hukum, nak namakan hasanah ataupun apa nama yang lain boleh. Satu lagi, bid'ah melanggar hukum, bercanggah dengan hukum. Itu namanya bid'ah yang sayyi'ah ataupun dolalah. Sayyi'ah makna buruk, dolalah makna sesat. Jadi secara asas bid'ah terbahagi dua, ya. Saya akan gunakan penerangan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa guna penerangan daripada Imam Syafi'i? Pertama, Imam Syafi'i ni ulama salaf, ulama generasi awal, ya. Kita selalu dalam agama ni kita selesa dengan kefahaman salaf, kerana mereka hampir dengan Nabi SAW. Kalau sahabat, mereka tu murid Nabi. Kalau tabi'in, mereka pernah belajar dengan anak murid Nabi. Kalau tabi'in, seumpama Imam Syafi'i tabi'in, mereka adalah anak murid kepada orang yang pernah belajar dengan anak murid Nabi SAW. Kan hebat. Di zaman kita pun kalau ada dia ni anak murid kepada ulama besar pun kita dah rasa Masya Allah. Ini anak murid kepada anak murid Nabi SAW, tentulah hebat. Imam Syafi'i menerangkan tajuk bid'ah ini secara ringkas tetapi jelas. 3 poin, ya. Poin yang pertama, kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Dalam bahasa Melayunya, perkara baharu, perkara bid'ah, 2 jenis, ya, perkara bid'ah 2 jenis. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, ya. Mahmudah tu maknanya terpuji. Kalau ada nak bagi nama anak, ya, Mahmudah, okey. Jangan yang satu lagi, wa mazmumah. Mazmumah maknanya terkeji. Kalau sedap pula, ya. Nama mazmumah mungkin sedap di telinga sebahagian orang, tapi makna dalam bahasa Arab tak bagus, ya, terkeji. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara baharu yang selari dengan sunnah terpuji, mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah terkeji. Senang, habis, selesai. Saya ulang, ya. Perkara bid'ah iaitu baharu 2. Poin yang kedua, terpuji dan terkeji. Poin yang ketiga dan terakhir, yang terpuji yang selari dengan sunnah, yang terkeji yang bercanggah dengan sunnah. Selesai. Ada orang tak setuju, kata dia tak betul. Yang betul adalah bid'ah dalam urusan dunia, tak mengapa. Yang haram adalah bid'ah dalam urusan ibadah saja. Urusan agama haram. Jadi ini sebenarnya keliru. Kerana kadang-kadang macam ni kan, bila dia kata jangan sambut maulid, kita kata kenapa? Bid'ah, Nabi pun tak buat. Habis Nabi tak buat, sesatlah kata dia. Lagi, jangan buat tahlil arwah. Kenapa? Nabi pun tak buat. Habis Nabi tak buat, sesat kata dia. Apa sajalah, jangan selawat selang-selang tarawih. Kenapa? Nabi tak buat. Habis tu sesat. Jadi kalau kita test dia, kita kata kalau macam tu, awak pun sesat juga. Dia kata kenapa pula? Yalah, tadi saya nampak awak tu kan bercakap pakai telefon. Nabi tak pernah bercakap pakai telefon. Awak tadi datang ke masjid naik kereta. Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Awak itu hari tahun lepas pergi haji naik kapal terbang. Nabi SAW tunaikan haji tak pernah naik kapal terbang. Kalau kita test dia begitu, dia akan jawab yang itu tak mengapa, kerana itu adalah urusan dunia. Guna telefon itu urusan dunia, ya, naik kereta urusan dunia, apa lagi, naik kapal terbang urusan dunia, guna WhatsApp, guna Facebook, itu adalah urusan dunia. Jadi tak ada masalah. Ini keliru, kerana agama kita tak membezakan dunia ataupun agama, dua-dua kena patuh syariat. That's why ada Islamic banking. Kenapa tak banking je? Taklah urusan dunia kan banking. Tak ada banking yang konvensional bercanggah dengan syariat, sebab ada elemen riba. That's why ada Islamic banking, supaya patuh syariat. Kita ambil contoh lagi, pembedahan. Pembedahan ni urusan agama ke urusan dunia? Urusan dunia kan, pembedahan. Lainlah solat, puasa, haji, zakat, itu urusan agama. Tapi kalau melakukan pembedahan, itu hanya urusan dunia.
Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Tak ada. Jadi bid'ah dunia boleh. Jadi pembedahan tukar jantina boleh lah ya? Kan tidak. Walaupun pembedahan tukar jantina tu bid'ah dalam urusan dunia, tetap hukumnya haram. Kerana bercanggah dengan hukum, bercanggah dengan syariat. Saya ambil satu contoh. Sebab ada kawan-kawan kita yang akan berpendirian macam itu. Dia berpendirian bid'ah dunia tak mengapa, hanya bid'ah agama yang haram. Tak tepat ya. Saya ambil contoh yang sama-sama bid'ah dunia, tapi satu haram, satu halal. Iaitu amalan insurans. Kita bayar premium, katakan 100 sebulan, dan kita dapat coverage. Maknanya kalau berlaku aksiden atau berlaku penyakit apa sekian-sekian, syarikat insurans akan bayar pampasan sekian puluh ribu atau ratus ribu. Ini bid'ah. Tak ada zaman Nabi SAW, sahabat sebelum pergi mana-mana ambil insurans, dia tak ada. Bukan saja insurans itu bid'ah, satu lagi amalan namanya takaful. Takaful juga bid'ah. Pernah dengar tak sahabat Nabi jadi ejen takaful? Memang tak ada pun takaful zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana pula sahabat jadi ejen takaful? Takaful tak ada zaman Nabi. Jadi dua-dua ni bid'ah, dan dia bukan ibadah. Baik insurans maupun takaful, dua-duanya adalah risk management. Dia adalah pengurusan risiko. Kita tak boleh buang risiko. Kita langkah keluar dari rumah sudah ada risiko, kita tidak akan langkah masuk balik. Ada orang langkah keluar dari rumah, kembali balik ke rumah sebagai jenazah yang diusung. Itu kan risiko hidup kita hari-hari. Adakah kita boleh buang risiko? Tak boleh. Kita hanya boleh uruskan risiko. Salah satu caranya, macam tuan-tuan lagi faham lah, dengan SOP-nya, keselamatannya macam mana ya, nak buat macam ni, apa prosesnya. Kalau langkah proses itu dah kira breach dan sebagainya, lebih faham lagi. Jadi salah satu cara pengurusan risiko adalah dengan mengambil insurans ataupun takaful. Berarti kita nak pasti diri kita tak sakit, tak boleh. Kadang-kadang kita sihat, tapi orang langgar kita dah sakit, dah patah kaki, dah apa ya. Jadi itu kita ambil protection. Jadi walaupun kedua-duanya adalah urusan dunia, insurans urusan dunia, takaful juga urusan dunia, kenapa hampir semua ulama mengharamkan insurans? Padahal urusan dunia, sepatutnya bolehlah bid'ah dunia. Kerana kata mereka, insurans ini adalah kontrak yang ada timbal balas. Saya bagi apa, kamu bagi apa. Consideration, dan dalam bahasa undang-undang dia kata kontrak yang ada consideration. Ada harga, ada barang. Harganya premium yang kita bayar. Barang itu adalah duit yang dia akan bagi kalau berlaku sesuatu. Maka oleh kerana ini kontrak yang ada timbal balas, kalau ada uncertainty, ketidakpastian, haram. Kalau ada bagi sikit dapat lebih, itu riba, haram. Kalau ada elemen nasib, itu namanya maisir, seolah-olah ada perjudian. Nasib lah. Kan kita kadang dah 5 tahun join insurance tak dapat apa-apa. Kawan tu baru sebulan join insurance dah dapat bayaran. Itu juga faktor yang diambil kira. Habis takaful tak sama ke Ustaz? Takaful kan kita bagi tak tahu dapat berapa, mungkin tak dapat. Ada elemen nasib, ada elemen kita bagi sikit, baru sebulan 2 bulan kita buat sumbangan, berlaku sesuatu kita dapat duit yang banyak. Sama je kan? Tak sama. Ulama menghalalkan takaful kerana takaful adalah kontrak derma, charitable contract, macam khairat kematian. Kita sama-sama, kalau macam insurans, kontrak adalah antara participant ataupun insurance holder dengan syarikat insurans. Dua ni pihak berkontrak, dan kontrak itu tak sah sebab ada ketidakpastian dan sebagainya. Berbeza kalau takaful, sebenarnya kontrak adalah antara sesama participant. Kita sama-sama nak buat tabung. Apa tujuan tabung? Kalau ada orang yang layak, kita bagi bantuan pada dia ya. Syarikat takaful hanya agent untuk menguruskan tabung. Jadi kontrak bukan antara kita dengan syarikat takaful sebenarnya. Kontrak adalah sesama participant. Syarikat takaful ni jadi macam manager. So dia manage, dia dapat upah lah untuk diuruskan. Maka insurans haram walaupun bid'ah dunia, takaful halal walaupun bid'ah dunia, kerana ulama tidak lihat dunia atau agama. Ulama lihat selari atau bercanggah dengan syarak. Baik. Jadi yang menyokong pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu boleh katakan hampir semua ulama. Hampir semua ulama, Imam Izzuddin al-Salam, Imam Ghazali, imam-imam lain setuju bid'ah pada asasnya terbahagi dua. Baik, ada orang bila kita terangkan begitu,
Dia kata kamu nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Ya, bahaya, power ayat ni. Nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Nabi kata semua bid'ah sesat. Imam Syafi'i kata ada bid'ah yang terpuji. Kamu nak ikut Nabi atau nak ikut Imam Syafi'i sebenarnya tak timbul. Kita orang Islam pasti ikut Nabi. Soalan yang sebenarnya adalah nak ikut Nabi mengikut kefahaman Imam Syafi'i atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman kamu. Sedangkan kita tahu yang pakar tentang memahami Quran hadis adalah ulama. Maka nak ikut Nabi tentulah mengikut kefahaman ulama. Lebih-lebih lagi, Imam Syafi'i adalah ulama salaf. Ya, jadi ada kawan-kawan kita yang tolak bid'ah yang baik. Dia mengaku dia adalah salafi. Ya, saya percaya tuan-tuan pernah dengar istilah salafi. Dulu counter terrorism dia keluarkan kenyataan Daesh, ISIS adalah salafi jihadi. Istilah itu kalau secara teknikal tak tepat. Secara penggunaan ia memang mana-mana pun guna istilah yang sama. Secara teknikal tak tepat, kenapa? Kerana salafi bagus, ikut salaf, ikut sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan jihadi memang jihad sebahagian dari ajaran Islam. Sebenarnya yang berlaku kepada Daesh dan ISIS, mereka bukan salafi jihadi. Mereka hakikatnya secara teknikal adalah Wahabi irhabi. Yang Wahabi maknanya dia ikut fahaman Muhammad bin Abdul Wahab yang mensyirikkan, mengkafirkan umat Islam. Irhabi makna teroris, fahaman yang membunuh manusia, membom sana sini. Bahkan bukan saja non-Muslim yang mereka bunuh, orang Islam pun ramai mereka bunuh. Daesh kalau kamu mengucap pun dia sembelih, dia tak kisah. Jadi dia kata saya salafi, saya tak terima bid'ah yang hasanah, yang baik. Itu tak betul. Kalau kamu betul salafi, makna kamu pengikut salaf. Salaf menerima bid'ah hasanah. Kalau kamu mengaku salafi tapi kamu tak terima bid'ah hasanah, kawan-kawan kami di Kedah kata yang macam tu depa bukan salafi, Ustaz. Tapi depa tu salafi. Salafi ikut ni, depa ikut lain. Salafi tak mau kan? Kita mau betul itu. Salafi jahanam . Jadi salafi sebenar menerima bid'ah hasanah, kerana salaf terima bid'ah hasanah. Baik. Jadi kita ada masa sebelum jam 11 dalam 15 minit. Saya buka peluang kalau ada soalan soalan. Kalau tak saya akan lanjutkan lagi. Silakan. Ada. Kau nak tanya ke di soal saya ada orang kata ni bid'ah tu bid'ah, betul ke bid'ah, dan tu guna tasbih pun bid'ah. Ya, sekarang orang sensitif. Dulu kita tengok guna tasbih biasa, kita tahu dia sedang bilang zikir. Sekarang dia kata tak ada tasbih zaman Nabi SAW. Ya, tasbih tu kan alat. Kita cuma nak bilang zikir kita. Ustaz nak tanya jugalah, kalau bersalah tanya minta ampun, minta maaf lah. Jadi bicara yang selalu kita dengar kan, Nabi tak buat, seolah-olah kita ni duduk di zaman Nabi. Oh betul-betul dengan jawab soalan yang begitu, pernyataan yang begitu. Nabi tak buat, kita duduk di zaman Nabi. Sekarang ni kita dah duduk, Nabi dah tinggalkan kita lebih kurang 1400 tahun lebih. Jadi yang membawa ajaran Nabi tadi tu, ya itulah yang jadi tabi'in, ulama-ulama yang kita dapat ilmu daripada mereka tu. Jadi kebersalahan yang mengatakan bid'ah itu akan timbul apabila macam anak-anak saya, apabila ditanya, contohnya kalau dia tanya yang ini, tak ini ustazah kata begini ya, ini. Jawapan yang nak dibagi nanti akan mendatangkan kekeliruan kepada anak-anak saya tu nanti. Macam sekarang ni saya bawa hantar anak saya pergi Perlis, UiTM Warau. Jangan mengaji Wahabi lah, saya kata pesan pada dia. Takut pahaman anak dengan kita tak sama mungkin ustaz. Betul tak ustaz? Kalau anak-anak ni ada ustazah cakap, ustazah kabur. Tapi pada faham kita pula, apa yang dikabur tu bercanggah dengan pahaman yang ahli sunnah wal jamaah tu tadi. Soalannya ustaz, macam mana kita nak merungkaikan perkara yang ditanya oleh anak-anak yang berkenaan dengan bid'ah-bid'ah, nak ngaburkan kat mereka tu? Baik, terima kasih. Saya satu soalan yang sangat baik. Pertama, memang realitinya anak-anak ni biasanya dia lebih percaya cikgu dan ustaz dia daripada ayah dia sendiri. Kalau ayahnya cakap gini-gini, kata tapi cikgu cakap lain.
Walaupun kadang-kadang ayahnya pun ustaz juga. Kadang-kadang ayahnya tu lagi tinggi pengajian daripada ustaz dia. Ustaz dia mungkin PA, ayahnya PhD. Tapi dia lebih trust ustaz dia berbanding dengan ayah dia. Jadi sebab itu memilih guru kepada anak juga penting. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Fanzu mimman ta'khuzuna dinakum. Maka perhati, nilai elok-elok daripada siapa kamu ambil agama kamu. So once kita berguru dengan seseorang, dia akan membentuk agama kita. Kalau guru tu jenis Nabi tak buat sesat, Nabi tak buat sesat, kemungkinan kita terikut-ikut tu tinggi. Sebagai contoh, jangan kata Perlis ya. Saya tahu ada fahaman-fahaman Wahabi bukan di Perlis saja, dan ahli sunnah wal jamaah pun ada di Perlis. Saya pernah jumpa kawan-kawan dia di Perlis, tapi mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak terpengaruh dengan Wahabi. Bahkan yang belajar di Universiti Islam Madinah, kalau kata di Arab Saudi ni kuat Wahabi, pun ada minoriti, segelintir yang tak terpengaruh. Saya ada jumpa dengan orang-orang macam ni. Dia belajar di Universiti Islam Madinah, tapi dia tak terpengaruh. Dan bila saya tanya, biasanya sebab dia sama. Sebab kalau satu orang dulu Wahabi, dia berubah, dia tinggalkan fahaman Wahabi, dia kembali pada ahli sunnah, itu pelbagai. Yang itu tak sama. Ada orang dia berubah, dia kata sebab hadir majlis maulid. Ada orang berubah sebab dia kata dia kaji tentang Syekh Al-Albani, dia berubah. Ada orang dia berubah dengan sebab dia kata tengok pada akhlak. So sebab kenapa tinggal Wahabi pelbagai. Tapi sebab kenapa tak terpengaruh dengan fahaman Wahabi, walaupun menuntut ilmu di tempat yang fahaman itu dominan, sama. Setakat saya tanya sama. Iaitu sama-sama dah ada benteng, dah ada kefahaman sebelum pergi belajar. Ada yang Pakistan jawab sama, yang orang Malaysia dalam 2-3 orang jawab benda yang sama. Kami sebelum pergi tu kami dah hadam, dah faham. Jadi bila pergi sana dia tidak terpengaruh. Jadi jawapan yang saya boleh beri pada soalan tadi, cara yang paling berkesan sebenarnya adalah pencegahan. Prevention is always better than cure. Mana sebelum anak kita sama belajar ke tempat-tempat yang berisiko tinggi, atau di tempat biasa pun, jangan kita rasa, saya hantar anak ke Perlis, saya risau. Tak. Kat KL dia pun berlambat-lambat pengaruh macam ni. Sebab zaman internet, zaman YouTube, duduk di KL pun boleh tengok serata dunia. So kita kena bagi dia benteng. Kita kena fahamkan dia dulu bahawa bid'ah dalam agama begini-begini. Kalau kita sendiri sudah faham, senang, kita boleh explain. Kalau kita belum faham, dan kita kongsikan yang ustaz-ustaz yang sudah terangkan, moga-moga dia faham. Dan yang kedua adalah doa. Sebab anak-anak ni macam kita nak macam-macam. Anak ustaz pun kadang-kadang tak jadi ustaz. Bahkan sebaliknya mungkin membuat benda-benda yang tak bagus. Dan anak polis misalnya kadang-kadang mungkin terpabit jenayah, padahal ayahnya polis. So yang penting daripada usaha, iaitu kita bentengkan dia dengan kefahaman awal-awal lagi, ialah kita berdoa kepada Allah SWT, moga Allah pelihara anak-anak kita daripada terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif, baik dari segi agama atau dari segi undang-undang dan sebagainya. Moga Allah pelihara dia. Itu dua perkara yang saya boleh cadangkan. Tapi yang pertama tu usaha kita, sebelum dia pergi mana-mana kita bagi dia faham. Bab bid'ah sebenarnya begini kefahaman. Sebab tak susah mana. Dia berpunca daripada alasan Nabi tak buat. Nanti dalam buku yang kita akan dapat nanti, bab yang kedua, dia akan menjelaskan bahawa mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata alasan Nabi tak buat, itulah sebenarnya bid'ah yang buruk. Itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, dan bercanggah dengan ilmu yang dipegang oleh ulama, namanya ilmu usul fiqh. Bila satu orang dia kata jangan buat benda ni, lalu kita tanya dia kenapa pula tak boleh buat. Kan selalu pun kita selawat selam tarawih tiap-tiap tahun biasa je. Dia kata Nabi pun tak buat. Dengan alasan dia Nabi tak buat tu, dia dah langgar Quran, hadis dan juga usul fiqh. Itu insya-Allah dalam bab kedua kita akan terangkan. Tajuk bab kedua tu at-tarku. Benda yang Nabi tinggal, apakah yang kita boleh faham bila Nabi tak buat satu benda? Sebenarnya tidak bererti haram. Yang kedua Ustaz, minta maaf Ustaz tanya. Ya. Wahabi ni satu pahaman Ustaz . Jadi bagi diri saya, pahaman dia tu tak boleh saya nak salahkan, sebab dia berfaham macam tu. Jadi faham kita yang disuruh faham kepada apa yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah tu tadi. Jadi dalam perkara Wahabi ni, macam saya sendiri, saya pun tak faham.
Jadi bila tak faham, saya automatik tak boleh nak pegang. Jadi macam mana kita nak kata anak tu tadi, ayah pun sendiri tak faham tentang permasalahan Wahabi, dan anak kita risaukan pada anak-anak kalau macam kita sekarang, macam saya sekarang ni, boleh lebih fikir lagi kiri dan kanan tu. Sebabnya apa yang saya faham, fahaman Wahabi ni yang dia nak yang ringkas dan mudah. Sebenarnya dalam beragama ni dia ada kena ini, kena itu contohnya, kena ini sunatnya, rukunnya, sunatnya. Jadi daripada segi apa yang saya faham tentang Wahabi tu tadi, kalau boleh nak semayang tu satu waktu je sehari. Contoh tuan. Yang kita sendiri tak faham Ustaz. Saya layan juga syarah-syarah yang Dr. Mazhar, Roza apa semua tu. Tapi saya jadi mula-mulanya terpikat. Boleh terpikat Ustaz. Saya tak tahu terang lah Ustaz hari ni. Jadi bila lama-lama aku ni kan macam mana pula kedudukannya. Jadi yang ini kata boleh, yang dia kata tak boleh kan. Macam mana tu Ustaz? Okay. Baik, soalan macam mana tu dia kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Karena dia ada ilmu, belum tentu dia faham. Walaupun ilmu dia sampai tahap PhD sekalipun, profesor sekalipun, buktinya ada orang-orang orientalis yang banyak ilmu tentang agama Islam, masuk Islam pun tak, berarti dia tak faham. Begitu juga dengan Wahabi ini. Kita kalau nak berdebat dengan Wahabi, nak tak nak kita kena tahu juga apa yang dikatakan Wahabi. Tak semua yang berbeza dengan kita tu Wahabi. Ada yang berbeza dengan kita, namanya adalah golongan anti hadis. Wahabi tidak anti hadis, mereka pegang hadis. Cuma mereka tu ada sebahagian allergic dengan hadis dhaif. Kita hadis sunnah, hadis dhaif tu ada peranan dia. Hadis sahih ada peranan dia, hadis dhaif juga ada peranan dia. Sebahagian Wahabi tak, asal dhaif saja dia tolak. Tapi secara umum yang tolak hadis itu bukan Wahabi, itu adalah golongan anti hadis ya. Ada juga yang berbeza dengan kita, namanya Syiah. Syiah bukan Wahabi, dan Wahabi bukan Syiah. Syiah ni indikasinya dia itu ta'assub kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ke tahap membenci sahabat-sahabat Nabi. Bahkan ada Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Itu kita kata dia ni Wahabi. Tak, dia adalah Syiah. Ada pula golongan yang kononnya berpegang dengan Quran hadis tapi salah tafsir. Bila dapat hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan tu dengan niat, dia dah tak semayang dah. Kita tanya kau tak semayang ke? Dah, tak nampak pun aku niat. Ini orang rosak. Kalau kita nak pergena dia boleh, kita belanja dia makan ya? Tapi untuk dia tu kita hidangkan pinggannya. Kata mana nasi aku? Kau niat je lah, kau kan semayang boleh niat. Takkan makan tak dia makan niat je. Kalau nak pergena. Tapi itu bukan Wahabi. Wahabi dia tak benarkan tinggal semayang. Jadi kalau kata Wahabi ni dia nak semayang sekali sehari, itu bagi saya tak betul. Tak ada Wahabi yang berfatwa sembahyang hanya sekali sehari. Paling-paling dia akan kata kalau tinggal sembahyang dengan sengaja tak wajib qada. Itu mungkin. Yang itu bercanggah dengan ijma' ulama. Ulama empat mazhab sepakat kalau sembahyang ditinggal dengan tak sengaja pun wajib qada, terlupa pun wajib qada, tertidur pun wajib qada. Sementara lah kalau sengaja, mimba aula, lebih-lebih lagi wajib qada. Jadi kadang mereka ni Wahabi ni dia literalis. Dia hanya zahir je. Bila hadis sebut siapa yang terlupa dari solat atau tertidur, hendaklah dia qada. Jadi dia kata kalau sengaja tak payah. Quran pun ada sebut, dalam Quran ada sebut jangan kamu berkata kasar, jangan kamu berkata kepada ibu bapa, dan jangan bercakap kasar. Tapi Quran tak kata jangan tendang, jangan tumbuk. Kiranya boleh lah tumbuk ibu bapa. Sebab Quran tak kata, Quran hanya kata jangan kata Tapi orang yang ada akal kata pun dah tak boleh, tumbuk lebihlah haram lagi. Cakap pun dah Quran dah larang. Tapi Wahabi ni dia ada penyakit namanya gagal faham. Dia bukan tak tahu ayat Quran, dia bukan tak tahu hadis, tapi dia gagal faham makna sebenar Quran dan hadis. Jadi kalau tuan sendiri ada pengalaman bila dengar ceramah-ceramah boleh terpengaruh, maka anak-anak kita lebih-lebih lagi. Itu yang kita kena bagi benteng dahulu. Saya nampak tak ada cara lain. Sebab itu yang saya dapat feedback daripada orang yang belajar di tempat yang dikatakan kuat Wahabi tapi tak terpengaruh, jawapan dia sama.
sebelum pergi kami dah faham. Yang berubah berbeza. Yang tu, kenapa kau tinggalkan Wahabi? Oh, saya pernah hadir majlis maulid, saya insaf, saya menangis. Lain. Kau kenapa tinggal Wahabi? Saya tengok akhlak dia orang tak bagus. Kan lain. Yang awak pula kenapa tinggal Wahabi? Oh, saya buat kajian dengan pendirian Syekh Albani yang dipegang oleh Wahabi, rupanya banyak salah. So lain-lain. Yang tinggalkan memang lain-lain. Tapi kalau yang bertahan, tak terpengaruh, dia semua jawapan sama. Dia dah faham. So bagi saya tak ada jalan lain lah. Ya, kalau tuan bimbang anak terpengaruh, bagi dia kefahaman yang benar, iaitu yang menjadi benteng supaya dia tidak terpengaruh. Sebab vacuum attracts, hampa gas, dia akan sedut. So kalau dalam kosong, apa yang melintas dia sedut. Kan vacuum cleaner kita tu, rantai mutiara pun dia sedut, bangkai cicak pun dia sedut. Sebab dia kosong dalam hampa gas. Tapi kalau dia dah penuh, dia tak akan sedut lagi, dia dah tersumbat. Begitu juga kita, kalau kita ada dalam dada tu ada sikit sebanyak ilmu, kita tak akan mudah-mudah sedut sebarang benda. Gitu. Sama-sama. Baik. Jadi ada lagi yang lain? Baik. Kalau tak ada, saya rasa kita boleh stop dulu for the first kita punya first session ni. Kita boleh berhenti dulu. Boleh ke? Macam apa Ustaz ni awal sangat berhenti. Sebab pengalaman saya lah, saya dulu pernah jadi pensyarah di UIA sampai 2014. Pengalaman saya tak pernah lagi kalau lecture berhenti awal student marah. Biasanya mereka suka kan. Di sini pun sama ya. Okey, alhamdulillah. Next insya-Allah kita akan lihat bagaimana ada ulama membahagikan bid'ah kepada 5. Ada orang nanti tanya-tanya, tadi Ustaz kata bid'ah terbagi 2. Macam mana pula ada yang bagi 5 ni? Ada dia punya explanation ni. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.